أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله. يقول الناس عادة ونقولها عبادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sama-sama kita berkumpul untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita luangkan sedikit masa untuk sama-sama kita mendengar perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita, kemudian memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Sihat semua ya? Cuti-cuti ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi menyambung perbincangan berkaitan dengan tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Pada perkongsian yang lepas, kita telah berkongsi berkaitan dengan fasal yang keempat daripada surah An-Naba, daripada ayat 31 sehingga ayat 36, yang Allah Subhanahu wa taala menceritakan berkaitan dengan orang-orang yang mendapat kebahagiaan di akhirat kelak, iaitu mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa perkara yang disebut dalam ayat tersebut, iaitu antaranya orang-orang yang mendapat kebahagiaan di akhirat ialah dia mendapat kebun-kebun dan buah-buah anggur, serta orang-orang suruhan dan gadis remaja yang sebaya. Kemudian mereka mendapat minuman yang penuh berisi, gelas yang penuh dengan berisi minuman. Begitu juga mereka tidak mendengar di dalam syurga itu kata-kata yang sia-sia dan dusta. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk pasal yang terakhir daripada surah An-Naba, iaitu bermula daripada ayat 37 sehingga ayat 40. 37 sehingga ayat 40. Syekh Wahbah Zuhaili meletakkan tajuk ini, fasal yang terakhir ini, dengan tajuk Keagungan dan Rahmat Allah, menegaskan kepastian berlakunya kiamat dan ugutan kepada orang-orang kafir yang degil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Dzalikal yawmul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Inna anzarnakum 'adzaban qariba
Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Yang Maha Pemurah, mereka tidak dapat berbicara dengan dia. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata-kata yang benar. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barang siapa yang mengkehendaki, nescaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, wahai orang-orang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang-orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu hanyalah tanah. Ya. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan janji buruk terhadap orang-orang kafir dan janji yang baik terhadap orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala mengakhiri surah ini dengan menyatakan kehebatan, keagungan serta keluasan rahmatnya. Lebih-lebih lagi pada hari kiamat. Ya. Allah Ta'ala sebut pasal balasan syurga dan neraka orang beriman dengan orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir surah Allah ulang balik sebagaimana awal surah. Ya. Biasa kalau dalam Al-Quran disebut sebagai tardidul ayat, ya. Pengulangan-pengulangan ayat. Ya. Tardidul ayat, tauqiduha. Pengulangan-pengulangan ayat maksud dia adalah takkid, kepastian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Taala tegaskan balik perkara tersebut. Bila kita baca peringkat awal, ya, kemudian Allah Taala ulang balik menunjukkan penegasan daripada Allah Subhanahu wa taala perkara tersebut adalah benar dan akan berlaku. Lebih-lebih lagi perkara tersebut adalah hari kiamat, menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Taala akan balas apa yang kamu buat, ya, sama ada kamu termasuk daripada kalangan yang beriman ataupun kalangan yang degil dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyebut Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Tuhan yang memelihara langit dan bumi, wa ma bainahuma ar-Rahman, dan di antara keduanya dialah yang Maha Pemurah. Ya. Allah Taala tegaskan balik sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya. Allah Taala cipta langit dan bumi ni, ya, terutamanya kepada kamu yang degil kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Taala cipta kamu, ya. Allah Taala cipta juga langit dan bumi, ya. Seolah-olahnya kamu ni yang degil, sudahlah kecil. Kalau berlaku kehancuran dunia, kamu nak lari ke mana? Ya. Ataupun kalau berlaku nanti kehancuran dunia, bagaimana kamu nak menyelamatkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala? Kebiasaannya langit disebut dengan as-samawat. Langit itu disebut dengan as-sama, kalau jamak disebut sebagai as-samawat. Ya. Kemudian al-ard biasa disebut dengan perkataan al-ard ataupun al-aradi. Ya. Jadi
sama ada 7 petala langit ataupun bumi. Ya. Sebahagiannya berpandangan, sebab apa disebut dengan jamak pada langit, tapi pada bumi tidak jamak. Bumi, walaupun bumi itu pun 7 petala bumi, ya, langit 7 petala langit, tapi biasa langit disebut dengan jamak, bumi tidak disebut dengan jamak. Ya. Kemungkinan yang dimaksudkan dengan langit dengan perkataan jamak kemungkinan besar kerana langit ada penghuni pada 7 petala tersebut. Kat langit ni, kat setiap peringkat langit ada penghuninya. Ya. Sebab tu disebut dengan jamak pada perkataan langit. Dan pada perkataan bumi, ya, hanya uh, bumi yang kita tinggal ini sahaja. Bumi yang baki lagi tu tidak ada penghuni padanya. Ya. Ke bawah ni tak ada penghuni. Tapi yang di atas, setiap langit itu ada penghuni. Ya. Walaupun nanti bila berlakunya kiamat, keseluruhan 14 tingkatan itu, 7 petala bumi dan 7 petala langit itu semuanya akan hancur juga. Ya. Walaupun yang kemungkinan besar bawah pada bumi kita ni tak ada penghuni, pun akan hancur juga sekali. Ya. Walaupun tidak ada penghuni padanya. Dan Allah Ta'ala menyebut, dan apa yang ada di antara keduanya. Ya. Walaupun secara khusus merujuk yang ada di antara keduanya itu adalah yang ada dekat bumi, kemudian yang ada pada langit yang atas. Ya. Sebagaimana yang kita maklum, langit yang atas itu ada para nabi yang tinggal di situ, yang menjaganya, juga ada para malaikat yang menjaganya. Ya. Jadi daripada bumi kita sampai ke atas, semua ada makhluk yang duduk di situ, sama ada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diketahui ataupun yang tidak diketahui. La yamlikuna minhu khitaba. Ya. Mereka tidak dapat berbicara dengannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini, berbicara itu, walaupun berbicara itu al-khitab bukanlah semata-mata kekuatan kita sendiri. Percakapan ni bukan kudrah kita, bukan kekuatan kita. Kita boleh bercakap ni sebab Allah Ta'ala bagi kita bercakap. Dekat dunia tu utamanya, kita boleh bercakap ni, saya boleh bercakap, tuan-tuan boleh bercakap ni, sebab Allah Ta'ala bagi kita bercakap kat dunia. Mati-mati saja tak boleh bercakap dah nanti. Mati lagi tak boleh bercakap, mati lagi jelas kita nampak orang tak boleh bercakap tu. Mati kan, mati. Kalau tiba-tiba dia mati, dia bercakap balik, semua orang lagi lah. Kan? Tapi mati-mati saja tak boleh bercakap. Semua orang tahu benda tu. Kalau dia bercakap balik, dia hidup balik ke orang. Macam itulah. Sebab mati-mati saja tak boleh bercakap. Masuk dalam kubur tak boleh bercakap, memang tak boleh. Bila ditanya, jawapan pun tak boleh nak bagi. Ya? Sampailah kepada proses-proses kiamat, sampailah sama ada masuk dalam syurga atau neraka. Sebab tu nak bercakap tak kat dunia bolehlah bercakap. Sebab Allah Ta'ala bagi kita al-mulk, bagi kita kekuasaan untuk kita bercakap. Ya? Sebab tu orang boleh cakap lah dia nak cakap apa kat dunia. Dia nak kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia nak lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia nak cakap benda yang maksiat, dia nak cakap benda yang lara, dia boleh cakap kat dunia. Sebab tu dalam ayat yang sebelum-sebelum tu pun Allah Ta'ala sebut dalam syurga nanti tak ada cakap-cakap pelik ni, cakap-cakap nipu dan cakap-cakap lara. Ya? Tapi kat dunia bolehlah kita nak bercakap. Kan? Orang nak dakwa macam-macam, orang nak fitnah orang macam-macam, orang nak tuduh orang macam-macam. Ya? Orang nak kata buruk pada orang, boleh cakap. Tapi kalau dia cakap dengan baik, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, maka itulah balasan yang baik yang dia akan terima di akhirat. Ya? Semua sebab itulah
Kat dunia bolehlah cakap apa kita nak cakap. Akan tetapi makhluk yang luar pada dunia, dia pun tak diberikan kekuatan untuk dia nak bercakap apa dia nak cakap. Ya? Seperti mana malaikat, dia tidak diberikan kekuatan untuk dia bercakap apa dia nak cakap. Luar pada dunia kita, ya? Ataupun makhluk selain daripada manusia tidak diberikan kekuatan untuk bercakap. Ya? Diberikan kekuatan untuk bercakap terutamanya kepada makhluk yang berakal. Ya? Dia ada akal, dia boleh bercakap. Binatang tak ada akal, dia tak bercakap ikut apa yang dia nak bercakap. Ya? Jadi dia hanya bercakap semata-mata pada sedikit muamalat yang diberikan dan makhluk yang dia yang sejenis dengan dia. Ya? Itu binatang. Pokok-pokok pun tak boleh bercakap dengan kita. Sebab itulah bercakap ini pada selain dia adalah kudrah. Kudrah itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala tunjukkan mukjizat, ada benda-benda yang boleh bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada batu yang boleh bercakap dengan Nabi. Ada binatang yang boleh bercakap dengan Nabi. Ya. Ada binatang seperti unta dan sebagainya boleh bercakap direct dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apatah lagi kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain pun macam tu juga, terutamanya Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman lagi direct boleh bercakap dengan binatang. Sebab tu nak bercakap ini adalah semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita bolehlah nak cuba cakap dengan binatang apa semua kan. Dia tak faham lah. Ya. Dia pun tak faham kita pun tak faham dia. Ya. Binatang. Ya. Walaupun ada sedikit kita sebut mungkin dari sudut skill. Ya. Bolehlah buat-buat untuk macam memahami binatang. Kemudian binatang tu dia bukan lebih kepada kudrah dia bercakap dengan kita, tapi lebih kepada skill bagaimana untuk dia mengikut kehendak kita sahaja. Sebab tu orang bolehlah dengan dia belajar dengan sedikit tekanan dan sebagainya, dia bolehlah tundukkan harimau ke apa semua, bolehlah. Tapi dia nak bercakap dengan harimau tak boleh juga. Kan? Tunggu sampai masa harimau tu pun fed up dengan tuan dia, tekam juga tuan dia. Kan? Nak katanya, dari sudut dunia, kemampuan bercakap, walaupun Allah Ta'ala bagi kat kita, mati-mati saja, tak boleh bercakap. Tak boleh bercakap dah. Kan? Kalau kita mati je, orang buatlah lebih-lebih kurang dengan kita yang rasa sakit, tak boleh cakap dah apa. Ya? Orang nak buat bedah, tengok apa sebab mati, dia bedah ikut suka, kan? Dia tak bius dah apa semua, dia main bedah aja kita. Kita yang rasa sakit, tak boleh cakap apa dah. Ya? Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa, pada hari tersebut, ya, iaitu hari yang dimaksudkan adalah hari kebangkitan selepas kematian. Pada hari tersebut berdirilah roh dan para malaikat secara saf-saf. Ya. Pada ayat ini Allah Taala menyebut ar-ruh dengan maksud dengan alif lam, ya, dengan maksud pengkhususan. Maka sebahagian ulama menafsirkan ar-ruh sebagai Jibril alaihi salam. Ya. Jibril sebagai ketua para malaikat dan dialah yang paling besar di antara semua para malaikat. Maka berdirilah pada hari tersebut Jibril dan para malaikat secara saf-saf. Ya. Sebagaimana orang-orang lain ataupun sebagaimana makhluk yang lain juga berdiri secara saf-saf mereka. La yatakallamuna illa man adhina lahu rahman wa qala sawaba. Mereka tidak bercakap kecuali mereka yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala
dan mereka mengatakan perkara yang benar semata-mata. Ya. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menyebut antaranya dalam suratul Baqarah, Allah Ta'ala menyebut dalam ayat 255, Allah Ta'ala sebut, Man dhalladhi yashfa'u indahu Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Dalam apa ayat kursi kan? Ya, Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebut dalam surah Hud ayat 105 Allah Ta'ala sebut Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih. Ya, pada hari tidak ada seorang pun yang berbicara melainkan dengan izinnya. Ya. Sebab tu kita sebut cakap ni adalah syafaat ataupun kudrah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dia bagi izin baru boleh bercakap. Ya. Terutamanya bila pada hari mahsyar, ya, Allah Ta'ala tanya soalan baru boleh jawab ketika itu. Dan Allah Ta'ala sebut waqala sawaba, dan bercakap benda yang betul sahaja. Sampaikan kepada tahap yang bercakap tu bukan kamu pun juga. Ya. Sebab yang bercakap tu nanti adalah tangan-tangan kamu, lidah-lidah kamu, kaki-kaki kamu dan anggota-anggota lain. Dan juga saksi-saksi yang dibawa. Ya. Sebab tu kita sebut dekat dunia semua orang boleh dakwa dia cakap benar. Semua orang boleh dakwa. Ya. Betul ni saya cakap benda yang sebetul-betulnya. Dia boleh dakwa lah. Ya. Demi Allah saya cakap benda betul. Ya. Tetapi realitinya nak dibandingkan dengan benda yang betul sebenarnya dari sudut Islam dan dari sudut agama, yang kamu cakap itu adalah versi kamu sahaja. Ya. Semua orang boleh dakwa dia cakap benar, tapi itu versi kamu. Ataupun sudut pandang kamu yang kamu kata benar. Ya. Paling-paling kurang kalau nak betul benar tak benar, masuk mahkamah juga. Kan? Baru boleh tahu siapa betul tak betul. Itu pun dekat mahkamah dunia tak mesti betul semua juga. Ya. Kalau hakim dan beberapa apa ni saksi pun pandai pusing dan sebagainya, ya, lawyer pun pandai sedikit, boleh juga, ya, bolehlah ejah-ejah sikit. Ya. Tapi adakah itu 100% benar? Tidak. Ya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya, suratul Baqarah ayat 42. Jangan kamu pakaikan kebenaran dengan kebatilan, kemudian kamu menutup ataupun menyimpan kebenaran itu sedangkan kamu mengetahui. Ya. Terutama ayat ini kepada Bani Israel. Ya. Mereka salut ataupun mereka lapik kebenaran itu dengan kebatilan. Ya. Dan mereka kata inilah yang sebenar-benarnya. Ya. Sedangkan mereka menipu sebenarnya dan dalam keadaan mereka tahu. Ya. Sebab tu kalau kita lihat dalam banyak isu, dalam apa-apa isu sekalipun, sama ada isu politik, isu agama, ya, kita akan lihat orang akan dakwa ini yang sebenar. Ya. Siapa-siapa sekalipun kata kita ni pihak kebenaran, kita ni yang bawa sebenar-benarnya. Ya. Mereka sekian orang yang menipu dan sebagainya. Ya. Sedangkan itu versi kamu sahaja. Ya. Macam apa? Macam baru-baru ni ada isu berkaitan dengan dakwaan kepada Al-Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah dengan dakwaan yang melampau, bahawa dia tidak layak menjadi imam kerana dia bermasalah dari sudut hadis contoh. Kan? Ada dakwaan yang timbul balik. Sedangkan apabila orang yang mendakwa tersebut dia dakwa bahawa saya bercakap ini semata-mata kerana yang benar semata-mata. Dia jawab, dia kata
kita timbulkan berkaitan dengan Imam Abu Hanifah kerana semata-mata kebenaran, kan? Kerana Islam itu sendiri, kan? Ada dakwa macam tu. Sedangkan itu kalau kita sebut itu adalah versi kamu semata-mata, kan? Yang kamu dakwa sekian-sekian, kan? Dan nak pula mendakwa berkaitan dengan orang yang sudah tidak ada, kan? Yang sudah pergi lebih kurang 1200 tahun lebih, kan? Kita kalau orang ada pun susah kita nak merangkak jumpa. Kalau orang tak ada ni, apatah lagi susah kalau nak merangkak jumpa ke akhirat. Itu pun kalau kita betul. Kalau itu kalau kita betul sikit lah. Tapi kalau tak betul, apatah lagi, kan? Kemudian kalau kita tengok dari sudut perbalahan kumpulan dan sebagainya, kan? Masing-masing akan dakwa ini yang benar, ini yang benar, kan? Dan akhirnya gaduh sampai tak tahu apa dah, kan? Orang sama ada apa-apa sekali, sama ada apa isu sekalipun, ya. Sebab tu yang penting ni nak kita tahu, siapa sekalipun dakwa dia kebenaran, ya, bahawa itu hanya semata-mata versi kamu saja. Boleh jadi dekat dengan. Sebab tu hadis Nabi SAW pun kalau cerita pasal kebenaran, mana yang betul-betul ikut 100% saja, ya. Kalau tak ikut 100% pun, dia akan hanya lebih kepada cenderung pada kebenaran, ya. Malahan ada beberapa ayat Quran yang menceritakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung pada orang-orang yang zalim, kelak kamu disambar api neraka. Ya. Sebab tu dengan kebenaran pun ada kecenderungan, dengan kezaliman pun akan ada kecenderungan. Yang betulnya Allah Subhanahu wa taala, yang betulnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan tentukan kamu ni dekat kat mana. Tapi kat dunia kamu boleh dakwa lah, sebab Allah Taala berikan kudrah untuk kamu bercakap dan dakwa, ya. Akhirat kelak tak tahu macam mana. Macam kita tengok sudut pandang, kan. Macam biasa orang bagi analogi berkaitan dengan orang apa ni? Orang buta melihat gajah, kan. Biasa dengar tuan-tuan, kan. Jadi dia pegang telinga, dia kata gajah ni macam sekian, dia pegang ekor gajah ni macam sekian, ya. Versi boleh masing-masing lah, kan. Dia boleh dakwa sekian-sekian. Tapi adakah betul sebenarnya dia nampak gajah tu macam mana? Tak nampak, ya. Lepas tu orang sudut sekian dia boleh melihat sekian, dan dia kata ini yang betul sebenarnya. Orang sudut lain dia akan melihat sudut lain, dia kata ini yang betul sebenarnya, ya. Tapi boleh dakwa je lah. Yang betul-betul sebenarnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal yaumul haq, itulah hari yang benar akan berlaku, ya, iaitu hari kiamat, ya. Keseluruhan hari kiamat, sama ada yang dimaksudkan sebagai kiamat kecil ataupun kiamat besar, ya. Kiamat kecil adalah kematian masing-masing, ya. Al-maut, setiap seorang itu mati dia adalah kiamat kecil pada dia, ya. Akan tapi kiamat besar akan mati keseluruhan sekali, ya. Semua orang akan merasai kematian tu, sama ada dia mati kecil, iaitu mati dia sendiri sebelum sempat kiamat besar, ataupun dia akan mati juga kiamat kecil nanti, kiamat besar nanti, ya. Tak ada orang yang akan mendakwa dia lebih panjang umur berbanding orang lain, ya. Sebagaimana sepakat para ulama dan ijma' dari sudut agama, manusia yang dipanjangkan oleh umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 2 orang sahaja. 2 je makhluk di kalangan manusia ni yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dia. Pertama Nabi Isa alaihi salam, yang kedua Dajjal. 2 makhluk tu saja yang panjang umur dia. Dia panjang umur pasal apa? Sebab ada tugas yang dia perlu selesaikan sampai kiamat nanti.
Makhluk-makhluk lain tak ada siapa pun yang kekal. Pertama, sebab tak ada dalil yang jelas daripada Quran dan hadis mengatakan ada orang yang boleh hidup panjang umur selain pada dua tu. Yang kedua adalah kalau dia betul panjang umur, apa tugas dia panjang umur? Kan? Sebab tu tak ada kesepakatan dan juga dalil yang jelas. Kalau kita bincang pun, siapa contoh macam Nabi Khidir contoh, kan? Ataupun Khadir alaihi salam yang disebut sebagai Nabi. Ada orang kata dia panjang umur, orang katalah. Ya. Tapi tak ada dalil yang jelas dia panjang umur. Kemudian kalau dia panjang umur, pasal apa dia panjang umur banding orang lain? Ya. Sebab semua orang mati belaka. Ya. Sebab tu kalau Nabi Khidir ni, ada 3 perbincangan berkaitan dengan Nabi Khidir ataupun Khadir alaihi salam ni, ataupun Khadir. Ya. Pertama, orang bincang adakah dia ni manusia atau tidak. Itu satu perbincangan. Ya. Yang kedua, adakah dia nabi ataupun tidak. Dia nabi ke wali ke atau tidak. Ya. Yang ketiga, adakah dia panjang umur atau tidak. Itu je perbincangan berkaitan dengan Khadir. Pertama, adakah dia manusia atau tidak. Dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, terutamanya dalam Quran, Allah Ta'ala sebut abdun min ibadina. Ya. Dia salah seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Maka tak ada ayat yang jelas mengatakan dia manusia. Jadi Khadir ni dia boleh jadi manusia, dia boleh, ini perbincangan khilaf. Orang kata dia boleh jadi manusia, dia boleh jadi jin, dia boleh jadi malaikat. Khadir ni saja. Ya. Pertama, dia boleh jadi malaikat sebab Allah Ta'ala hantar dia, kemudian dia boleh buat benda yang dia nak buat. Ya, dia bunuh budak ke, dia apa ni, lobangkan sampan dan sebagainya, dia boleh buat. Allah Ta'ala direct dengan dia cakap. Ya. Jadi dia boleh jadi sama ada manusia ataupun jin ataupun malaikat. Kemudian adakah dia nabi ataupun tidak? Kalau dia manusia, boleh jadi dia nabi, boleh jadi dia wali. Jadi dua-dua ada kelebihan. Ya. Boleh jadi dia wali juga kalau dia manusia. Kemudian berkaitan dia mati atau tidak, kalau kita ambil pandangan dia tu malaikat, tak mati. Ya. Macam itulah. Kalau kita kata dia tu malaikat, Khadir ni, dia tu sejenis malaikat, maka dia tak matilah sampai sekarang. Sebab malaikat tu memang tak mati lagi. Ya. Tapi kalau kita ambil pandangan dia nabi, dia boleh dia tu manusia, dia boleh jadi wali, kemungkinan besar dia mati juga. Walaupun ada sebahagian kecil yang berpandangan dia masih hidup. Ya. Salah tak dia kalau ambil pandangan dia masih hidup? Tak salah juga. Tapi tak kenalah. Kita kata tak tepat lah. Kan? Sebab apa dia masih hidup? Kan? Sebab tak ada dalil yang mengatakan jelas dia masih hidup. Ya? Tapi kalau nak pegang dia masih hidup, peganglah. Kita boleh dakwa lah ada dia masih hidup tidak. Kan? Tapi yang kuatnya, macam saya sendiri berpandangan, saya lebih cenderung pandangan dia tu malaikat. Saya lah. Kan? Jadi kalau dia mati ke tidak, memang tak matilah. Macam tu. Sebab tu kalau orang boleh dakwa sekarang kan, zaman berzaman orang dakwa, dia jumpa Khadir lah apa semua kan. Ada ulama-ulama tu jumpa Khadir lah apa semua kan. Allah Ta'ala a'lam. Kan? Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa yang mengkehendaki, maka dia mesti akan mengikut jalan Tuhannya untuk kembali. Ya. Allah Ta'ala sebut hari kiamat tu benar akan berlaku. Barang siapa yang mengkehendakikan perkara tersebut, maka dia pasti akan ikut jalan Tuhan. Ya. Kita ni nak hari kiamat ni nak selamat ke tidak,
pasti nak selamat. Maka nak selamat tak ada jalan lain kecuali ikut jalan Tuhan sahaja. Ya? Tak ada jalan lain dah. Ya? Tak ada pilihan. Kita bukan macam kat dunia ni banyak pilihan. Ya? Nak pilih apa yang kita nak. Ya? Dalam semua sudut aspek kita boleh pilih apa yang kita nak. Ya? Malahan kita nak pilih yang jahat pun kita boleh pilih. Ya? Tetapi barang siapa yang tahu kemudian dia nak selamat di akhirat, tidak ada jalan pilihan pada dia kecuali memilih jalan Tuhan semata-mata. Ya? Inna anzarnakum azaban qariba. Ya? Kami memberikan peringatan kepada kamu berkaitan dengan azab yang dekat. Ya? Azab yang dekat maksud dia kiamat itu. Ya? Ataupun dimasukkan juga sebagai azab hari akhirat, ataupun boleh juga dimasukkan dengan azab neraka itu. Kesemua perkara tersebut adalah dekat pada kita. Ya? Kalau nak dibandingkan umur dunia ataupun umur manusia ni, pendeklah. Ya? Sebahagian yang mengatakan bahawa antara kita dengan Nabi Adam AS tidak lebih dalam lebih kurang 20,000 tahun sahaja. Boleh jadi bawah pada 20,000 tahun. Kita dengan Nabi SAW 1,400 tahun. Bunyi macam lama lah. Tetapi berbanding dengan masa akhirat, tak berapa saat saja baru. Berapa saat saja baru. Sebab itulah Allah Ta'ala menggunakan azab yang dekat. Ya? Dari sudut masa akhirat itu, dekat je kamu ni, tak lama pun. Ya? Dahlah kita pun, terutamanya umat Nabi SAW, dahlah pendek umur. Ya? Yang Nabi sebut, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku di antara 60-70. Kan? Biasa orang mati umur tu lah. Ataupun biasa manusia ni umur dia banyak tu lah. Kan? Lebih tu kira bonus lah. Kan? Biasa umur banyak tu lah. Kan? Sama ada kalau lebih, kita pun bersalah. Kan? Sebab tu, bersalah macam mana? Bersalah menyusahkan orang dan sebagainya. Waktu tu pun dah terfikir dah biasa semua orang. Kan? Kalau dah umur lebih ni. Ya? Kalau umur lebih tu dengan keremajaan dan kekuatan yang sama, tak apa semua orang. Kan? Tapi bila umur lebih, semuanya kurang juga. Ya? Ketika itu semua orang pun akan terfikir. Ya? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya? Pada hari manusia melihat apa yang diperbuat oleh kedua tangannya. Ya? Allah Ta'ala akan tunjuk apa yang kita buat. Dan kita pun tak teringat apa kita buat. Akhirat kelak Allah Ta'ala tunjuk semua benda tu. Kita akan melihat balik. Ya? Sebab tu tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak ada jalan lain atas apa yang kita buat kecuali kita bertaubat dan minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menyorokkan segala aib kita. Ya? Itu je jalan dia. Bertaubat atas apa yang kita buat, kemudian sorok aib kita. Ya? Sebab kita lah yang tahu kita masing-masing ni macam mana. Benda buruk yang kita buat, benda maksiat yang kita buat, kita saja yang tahu. Dan kita nak sorok kat dunia, tak nak orang tengok. Tapi kat akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tunjuk benda tersebut. Sebab tu kena minta banyak-banyak supaya Allah Ta'ala juga sorok nanti di akhirat. Ya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya. Dan pada hari tersebut orang-orang kafir akan berkata, alangkah baiknya kalau aku hanyalah seketul tanah sahaja. Ya. Jadi orang-orang kafir ni, apabila dia mati sahaja dan roh dia saja yang hidup. Roh ni adalah makhluk yang telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Roh kita masing-masing ni. Kan? Manusia, semua roh manusia ni Allah Ta'ala cipta, mereka memang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ya, dan ketika alam arwah tu Allah Ta'ala sebut, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhan kamu? Kita pun jawab, ya, kami bersaksi kamu adalah Tuhan. Ya. Jadi bila mati, semua roh hidup. Ya, bila roh hidup, yang kafir pun kata, sudahlah kita. Ya. Kita ni habislah kita. Ya. Jadi bila melalui fasa-fasa akhirat, ya, orang-orang kafir akan sebut, kalaulah aku hanyalah seketul tanah saja. Ya. Sebagaimana asal kejadian tubuh badan kita. Ya. Asal kejadian tubuh badan kita ni tanah saja. Jadi kalau tanah, tidaklah kita ni akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bijak-bijak aja tanah, kan? Kan? Tapi ketika itu tidak adalah penyesalan melainkan apa yang kita buat. Ya. Sebab tu tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni tidak ada jalan lain, ya, kecuali bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima segala taubat kita, insya-Allah. Jadi saya kira sekadar itulah. Jadi tuan-tuan minta Allah Subhanahu Wa Taala, selesai surah An-Naba ini, ada 40 ayat lebih kurang. Lebih kurang berapa bulan kita selesaikan surah ini. InsyaAllah akan datang kita akan masuk surah yang baru pula, ya, daripada juzuk yang ke-30 ini, iaitu surah An-Nazi'at. Ya, masih lagi dalam tema surah-surah Makkiyah, masih lagi dalam tema berkaitan dengan perkara-perkara akidah, perkara-perkara tauhid, iaitu berkaitan dengan masih lagi dalam proses-proses hari kiamat. Kebanyakan surah-surah Makkiyah biasa temanya lebih kurang sama. Ya. Jadi saya kira sekadar itulah perkongsian pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala taubat kita dan memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Ya. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.